Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Duan. Okey, bagi yang pertama kali masuk ke channel Cikgu, Cikgu ucapkan selamat datang. Dan jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah. Okey, so Cikgu harapkan calon-calon SPM dah ready untuk untuk menghadapi peperiksaan yang paling penting SPM. So, tanpa membuang masa, kita teruskan dengan ulang kaji bersama cikgu. Kertas 1 untuk kali ini SPM Sains 2019. Yang ni tahun lepas. Okay. So, seperti biasa, kamu isi nama. Okay, kita pergi kepada soalan yang pertama. Rajah 1 menunjukkan struktur asas neuron. Okey. Ni neuron. Apakah fungsi Z? Z adalah apa dia? Dendrit. So, mengawal aktiviti impas. Okey, yang ni nukleus. Mempercepatkan penghantaran impas. Salah. Yang ni salut milin. Mengalihkan impas keluar dari badan sel ataupun menerima impas dan membawanya ke badan sel. So, fungsi dendrit adalah menerima impas dan membawa ke badan sel. Ingat tu. Okey. Soalan kedua. Rajah 2 menunjukkan laluan impas dalam arter refleks. Okey, arter refleks. Tengok anak panah. Okey. Kena jarum. Masuk terus ke saraf tunjang. Okey. Laluan impas manakah yang betul? Okey, reseptor. Lepas reseptor yang mana? So, mesti pergi ke saraf tunjang, sistem saraf pusat. Okey, lepas tu efektor barulah gerak balas. Kita angkat ataupun tarik tangan. Okey. So, C jawapan dia. So, calon-calon SPM tolong tengok. Alert. Okey. Efektor bukan yang last. Gerak balas yang terakhir. Okey, soalan nombor 3. Rajah 3 menunjukkan kelenjar endokrin. Okey. Okey, antara A, B, C, D yang manakah dikenali sebagai kelenjar induk? So, kelenjar induk mestilah berada di otak. Okey, so A lah. Pituitari. Okey, senang je. Soalan nombor 4. Seorang pemandu lori telah ditahan oleh pegawai polis dalam satu sekatan jalan raya. Dia didapati positif dadah dalam ujian saringan air kencing. Dia memberitahu pegawai polis itu bahawa dia tidak tidur selama 2 hari. Okay, apakah jenis dadah yang mungkin diambil oleh pemandu lori itu? Halusinogen. Halusinogen ni khayal. Macam mana nak berkhayal, nak bawa lori? Tak boleh. Depression. Adakah bagi tenang? Okey. Tak boleh drive lori juga. Okey. Bawa lori. Stimulan. Okey. Inhaler. So, jawapan dia stimulan. Perangsang. Bau cerdas. Tak tidur 2 hari. Okey. Soalan nombor 5. Antara yang berikut, yang manakah ciri mitosis? Okey. Mitosis ni yang proses baiki sel-sel rosak. Okey. Bina sel baru. Menghasilkan gamet. Salah. Yang ni meiosis. Berlaku dalam sel soma. Betul lah. Sel badan pembahagian sel berlaku 2 kali. Yang ni pun meiosis. Bilangan kromosom dalam sel anak adalah separuh. Yang ni pun meiosis. So, jawapan dia B. Okey, mitosis. A, C dan D adalah meiosis. Soalan nombor 6. Rajah 4 menunjukkan kacukan silang bagi satu trait. Okey, tinggi. Okey. So, yang ni pun kena buat. So, T. Okey. So, pecah. T besar, T kecil. T besar, T kecil. So, buat bulatan. So, kita akan dapat. So, kalau pelajar pandai buat anak panah bulatan. So, kamu akan dapat B jawapan dia. Okey. 3 tinggi. 3 nisbah 1. Okey, soalan nombor 7. Rajah 5 menunjukkan seorang individu yang mewarisi suatu ketidakaturan genetik.
Apakah ciri genetik individu tersebut? So, kalau kita tengok muka pun kita dah tahu mata sepet. Okey, yang ni adalah sindrom Down. Penambahan satu kromosom pada pasangan yang ke-21. Tiap-tiap tahun keluar SPM soalan ni. Tolonglah fokus ingat. Okey. Soalan nombor 8. Seorang peternak mengalami kerugian apabila lembunya mati disebabkan oleh suatu penyakit. Dia ingin meningkatkan kualiti ternakannya. Apakah langkah yang terbaik untuk mendapatkan lembu yang bersaiz-besar dengan ketahanan yang tinggi terhadap penyakit? A. Memberi makan rumput yang bernutrisi tinggi, memberi suntikan untuk daya tahan terhadap penyakit, membiak baka pada musim tertentu sahaja ataupun mengacukkan dengan ciri yang dikehendaki. So, of course lah, kita cross breed ataupun kacuk lembu yang ciri-ciri yang kita nak. Okey. Soalan nombor 9. Antara penyataan berikut yang manakah betul tentang jenis variasi yang ditunjukkan oleh graf tersebut? So, yang ni variasi adalah selanjar berubah. Okey, perbezaan sifat adalah jelas, dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Okeylah. Mempunyai sifat yang kekal dapat diwarisi. So, ketinggian, berat badan. So, dipengaruhi oleh faktor persekitaran. So, yang lain adalah tak selanjar. A, C, D ni tak selanjar. B sahaja yang selanjar. Okey, soalan nombor 10. Maklumat berikut menunjukkan perubahan fizik suatu bahan, pepejal jadi gas, pemejal wapal. Okey, senang je. 11. Antara atom manakah merupakan isotop? Ingat balik apa maksud isotop? Atom yang mempunyai bilangan proton yang sama, neutron yang berlainan. So, kat sini tengoklah dalam jadual ni. So, apa yang sama? P dan Q. Itulah jawapannya. Allah punyalah senang. 12. Pernyataan manakah yang menerangkan unsur dalam jadual berkala unsur? Baris mengufuk. Okey, dinamakan kumpulan. Salah. Tu kala. Unsur dalam kala yang sama mempunyai sifat kimia yang sama. Unsur yang disusun mengikut pertambahan nombor proton. Unsur bukan logam terletak kumpulan 1, 2. Oh, salah. Okey, so jawapan yang tepat adalah C. Unsur disusun mengikut pertambahan nombor proton. Ingat tu. 13. Satu eksperimen telah dijalankan untuk mengkaji kebolehtempaan dua jenis bahan, K dan L. Jadual 2 menunjukkan keputusan eksperimen itu. K boleh ditempa, maksudnya logam. L tak boleh ditempa, bukan logam. So, kat sini apa dia? Zinc sulfur. Betul. Sulfur. Ni salah. Sulfur. Karbon salah. Kalau dalam makmal kita ketuk, dia rapuh. Karbon. Kuprum, zinc, dua-dua logam. So, jawapan dia zinc boleh ditempa, sulfur tak boleh ditempa. Okay. 14. Rajah 7 menunjukkan tindak balas kimia. Antara yang berikut yang manakah betul tentang tindak balas tersebut? Okay, zinc dimasukkan dalam larutan kuprum 2 sulfat. So, tindak balas berbalik. Okay. Tak boleh. Bahan baru terhasil, betul. Sedikit tenaga yang diperlukan, salah. Dia banyak ni. Sifat kimia bahan tak berubah, mestilah berubah. So, jawapan dia adalah bahan baru akan terhasil. Soalan 15. Rajah 8 menunjukkan kedudukan logam Y. Okey, dalam siri kereaktifan logam. Apakah logam Y? So, ingat balik. Kalau nak kahwin, mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan kekal aman abadi. Okey, so itu dia. So, logam Y terletak dekat antara timah dengan zinc. So, mestilah ferrum. So, kalau hafal formula cikgu, mesti dapat punya. So, hafallah sikit. Kalau nak kahwin tu. 16. Pernyataan manakah menerangkan tindak balas eksotermik? Eksotermik ni bebas haba. Tiada bahan baru terhasil. Semua tindak balas adalah tidak berbalik.
suhu persekitaran menurun. Salah, dia meningkatlah. Esok bebas. Bebas haba ni suhu jadi panas. Haba. Tenaga haba dibebaskan. So, yang paling tepat adalah tenaga haba dibebaskan. Okey. 17. Raja 9 menunjukkan susunan radas menulingkan logam. Tak tulen kepada kupurun tulen. Okey. So, apakah Q? Dia nak elektrolit larutan apa? So, mesti ada kaitan dengan logam yang tak tulen yang digunakan. So, kat sini apa? Kuprum 2 sulfat. Tu je. Formula dia tengok logam apa mesti ada. Elektrolit ni termasuk dalam logam yang digunakan. Tengok kalau argentum nitrat dan sebagainya. Okey. Soalan 18. Antara bateri berikut yang manakah boleh dicas semula? Bateri merkuri 2 oksida. Okey, bateri jam ke? Bateri jam habis tukar tak boleh cas dah. Bateri nikel kadmium, handphone, bateri alkali ataupun sel kering. So mestilah bateri handphone. Okey. 19. Bahan radioaktif manakah yang digunakan untuk menjana tenaga elektrik? So, mestilah uranium 235. Hafallah sikit. Uranium 235. 20. Maklumat berikut menunjukkan ciri suatu sinaran radioaktif. Apakah sinaran radioaktif itu? Kuasa pengayonan yang kuat, halaju rendah, dipesongkan oleh medan elektrik. So, dipesongkan. Gambar salah lah. X salah. So, kuasa pengayonan. Point dia kuasa pengayonan yang kuat. So, alfa. So, hafal ini. Ciri-ciri sinaran. 21. Antara yang berikut yang manakah pembentukan imej yang betul? So, kita ada 2 kanta kat sini. Kanta cembung. Sifat dia fokus, menumpu. So, A salah. B salah. Okey. C mencapah. Kanta cekung, mencapah. Betul. So, yang ni pula jadi terbalik menumpu. So, jawapan dia C yang betul. Okey. 22. Raja 10 menunjukkan suatu organ. Antara yang berikut yang manakah ciri suatu imej yang terbentuk di P? So, masuk objek. Okey, mata kita. So, kita akan nampak macam mana ciri imej kita. So, kalau kamu hafal, jawapan dia songsang. Terbalik, pokok terbalik, orang terbalik. Okey. 23. Raja 11 menunjukkan cahaya hijau melepasi 2 turas warna. Okey, sian. Apakah warna cahaya yang kelihatan pada skrin putih? Sian apa dia? Berita harian semalam. Okey. Kuning. Mak Hang cute. Okey. So, apa yang sama? Hijau. So, ingat formula cikgu insyaAllah. Boleh. Antara alatan optik yang berikut yang manakah boleh digunakan untuk memerhati fenomena ni? Dia tengok apa ni? Tengok gerhana bulan. So, mestilah jawapan dia teleskop. Okey, yang teropong tu. Teleskop. Okey. 25. Apakah unsur yang membentuk alloy duralumin? So, mesti ada aluminium. Tengok A, B, C, D. Yang mana ada aluminium? So, D. Senang je. Duralumin. Okey. Apa dia? Badan kapal terbang. Maklumat berikut menunjukkan kegunaan bahan X. Okey, apakah X? Membuat asid nitrit, membuat baja. So, point clue kat dia bagi adalah buat baja. So, baja amonia. Okey. 27. Raja 12 menunjukkan sejenis mikroorganisma. Apakah jenis mikroorganisma itu? Okey, so yang ni adalah bakteria. Okey. Senang je. Tengok gambar tahu dah. Antara nilai pH berikut yang manakah membolehkan mikroorganisma membiak dengan cepat? So, of course lah pH neutral 7. Okey. 29. Raja 13 menunjukkan proses penghasilan alkohol, glukosa tambah yeast, so air kapur menjadi keruh dan sebagainya. Apakah proses itu? So, mestilah peram penapaian. Tiap-tiap tahun keluar ni. 30. Gejala berikut
Dikenal pasti pada seseorang individu demam, menggigil, mengalami anemia, air kencing warna kuning gelap. Cara yang manakah penyakit ini boleh tersebar? So melalui yang ni mungkin demam denggi ataupun malaria melalui gigitannya nyamuk. Okey, tu bahaya tu. 31. Seorang budak lelaki dimasukkan ke hospital kerana demam denggi. Doktor hanya memasukkan air garam ke dalam venanya tanpa sebarang antibiotik. Antibiotik tak diberikan kepada budak lelaki itu kerana antibiotik sebab apa? Berkesan pada jangkitan akibat bakteria dan kulat sahaja. Tu jawapan dia. Okey, sebab apa demam denggi? Sebab apa? Virus. Okey. Okey. Antara A, B, C, D yang manakah melibatkan bakteria perebutan? Okey, soalan 32. So, yang mana perebutan? Adakah A, B, C, D? So, tengok kat sini. Yang mana yang nak jadi reput? Tengoklah tumbuhan. Mestilah kat B ni. Tu je point dia. Takkan nitrat nak nitrogen jadi reput. So, tengok. Kalau ada haiwan, protein haiwan ataupun protein tumbuhan, reput ni. Menjadi sebatian amonia. Itulah. Okey, jawapan dia. B. 33. Unsur manakah yang dikelaskan sebagai makronutrien? So, kalau kamu hafal lagi bagus, kalsium makro, karbon makro, magnesium makro. So, yang mikro adalah boron. Ingat nama yang pelik-pelik tu, itulah makronutrien. 34. Berdasarkan maklumat itu, apakah kesan jangka masa panjang pencemaran udara kepada manusia? So, bila jerebu dan sebagainya, kita akan jangka masa panjang. Kenapa? Sesama. Penyakit peparu, masalah kulit, penglihatan kabur. So, mestilah melibatkan pernafasan. Penyakit peparu. 35. Antara kaedah berikut yang manakah kaedah terbaik untuk memelihara alam sekitar? So, kawalan biologi, penggunaan pestisid, pembuangan air kumbahan, penggunaan baja kimia. Mestilah kawalan biologi. Tu lebih selamat untuk alam sekitar. 36. Apakah langkah yang perlu diambil untuk memastikan hidupan akuatik laut tidak terjejas? Menggunakan pukat tunda untuk tangkap ikan lagi. Anak-anak ikan habis. Ditangkap oleh nelayan kalau guna pukat tunda. Menambah bilangan tukun. Ni bagus. Ikan boleh membiak banyak dekat ni habitat tukun ni. Membuang air kumbahan bahaya, menebang pokok bakau. So, yang tepat adalah menambah bilangan tukun. So, tukun tu adalah habitat lah. Tempat-tempat haiwan akuatik untuk membiak dan sebagainya. 37. Raja 15 menunjukkan sejenis makanan, minyak sapi. Apakah kesan kalau ambil secara berlebihan? So, mestilah melibatkan kolesterol. So, kolesterol apa dia? Arteriosklerosis. Okey. 38. Antara yang berikut, yang manakah contoh sebatian bukan organik? Bukan organik ni yang kita, manusia buat, cipta. Tepung gandum ke? Margarin, gula perang ataupun serbuk penaik. So, mestilah serbuk penaik yang kita buat. Yang ni semula jadi ni daripada pokok dan sebagainya yang ni. Tepung gandum. Pokok gandum. Okey. 39. Maklumat berikut menunjukkan sebahagian daripada proses pengekstrakan minyak kelapa sawit. Boleh dipisahkan daripada tandannya S. Okey, buah dipisahkan kepada sabuk dan biji buah. So, S ni apa dia? Penanggalan. Okey. Buah dipisahkan, pencernaan. C. So, boleh dipisah daripada tandan tu, penanggalan. 40. Apakah bahan P? So, masuk bahan P, polimer getah tergumpal. So, mesti asid ataupun bakteria yang ni. Asid formik. Tiap-tiap tahun keluar getah. 41. Apakah jenis gerakan yang ditunjukkan oleh Peter detik tersebut? So, arah gerakan. Okey, so ni apa ni? Makin titik-titik. Titik semakin jauh. Okey, so apa yang berlaku? Yang ni adalah, yang ni laju.
Okay, yang rapat-rapat ni ingat laju, yang makin jauh ni, so makin slow. So, nyoh, pecutan seragam. Okay. Nyoh, pecutan seragam yang ni. So, yang rapat-rapat ingat, laju, yang makin jauh, makin slow, makin slow, makin slow. Okay. 42. Rajah 18 menunjukkan dua orang pemain bola sepak sedang berlatih di padang bola. Kedua pemain itu menyepak bola masing-masing berjisim 0.45 dan bola itu bergerak dengan hal laju berbeza. Berapakah perbezaan momentum? So, masuklah formula. Momentum. Momentum sama dengan jisim darab hal laju. Jisim 0.45 darab dengan 30. Okey. 0.45 darab dengan 30. Kita akan dapat 13.5. Satu lagi. Seorang pemain lagi. 0.45 darab dengan 25. 0.45 darab dengan 25. 11.25. So, tolaklah. Yang besar 13.5 tolak dengan 11.25. Kita akan dapat 2.25. Tu cara dia. Masuk je formula. Momentum. So, kalau dia nak beza kena ada dua lah. Tolak. Beza kena tolak. So, cari dulu momentum. Okey, seorang pemain ni. Lepas tu, tolak seorang pemain lagi. Tu jawapan dia. 2.25. 43. Rajah 19 menunjukkan dua buah kapal terbang yang berlainan saiz mendarat di atas landasan berbeza. Okey. So, 240 penumpang. So, lebih besar lagi ni. Yang ni Asia X ni. 72 contoh. 72 orang penumpang ni kecil je. Landasan M. M yang X tadi lebih panjang daripada landasan N kerana menambahkan kesan momentum pelanggaran. B, menkurangkan kesan inersia. C, menkurangkan tekanan. D, menambahkan pecutan. So, kalau melibatkan bergerak, berhenti dan sebagainya, mestilah inersia. Okey, 44. Okey, Rajah 20 menunjukkan sebuah blok berjisim 2 kg diletakkan atas suatu sata. Berapakah tekanan yang dikenakan oleh blok itu? So, dia ada formula kat sini, 2. So, daya sama dengan jisim 2 kilo, 2 darab graviti darab 10. Daya sama dengan 20. Okey. So, masuk formula tekanan. Tekanan sama dengan daya 20 tadi. Okey, bahagi dengan luas. Luas berapa? 1 darab panjang darab lebar. 1 darab 0.2. 20. Okey. Bahagi dengan 0.2. Kita akan dapat 100. Ada jawapan D. Masuk je formula. Guna formula yang dia bagi. So, ingatan sekali lagi. Calon SPM sila bawa kalkulator. 45. Apakah bentuk yang sesuai bagi kenderaan di atas air? So, mestilah bersifat larus. Air larus. 46. Apakah sumbangan teknologi dalam pengeluaran makanan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup? Meningkatkan kuantiti makanan yang dihasilkan, menghasilkan makanan yang lebih lazat, menjadikan makanan lebih menarik, menghasilkan makanan sintetik. So, yang ni bila beza dulu kalau orang kata padi, dulu sekali setahun. Sekarang ni bila dah ada teknologi 2 atau 3 kali setahun. So, kita proses padi tu. So, kat sini meningkatkan kuantiti makanan. So, A lah. Boleh relate dengan situasi harian. 47. Malaysia mengimport bawang dari India. Penghantaran bawang dengan kapal mengambil masa lebih lama dan boleh mempengaruhi kualiti bawang itu. Antara kaedah pemprosesan berikut yang manakah paling sesuai untuk mengekalkan kualiti bawang tersebut? Pembungkusan vacuum, kering beku, pendinginan ataupun penyinaran. So, kalau dari India apa semua, mestilah kita guna penyinaran, sinaran gamma bagi mati kuman. Okey. 48. Rajah 21 menunjukkan peralatan dapur. Okey. Cawan dengan tekon daripada polimer termoset S. Apakah S?
So, plastik termoset. So, jawapan dia melamin. So, tolong ingat. Plastik termoset ni yang keras. Yang kuat. Bakelite, melamin, epoxy. So, ingat itu. 49. Sekumpulan murid telah melawat Gua Kelawar di Pulau Langkawi. Semasa lawatan, pemandu pelancong menerangkan bahawa kelawar menghasilkan gema yang berfrekuensi 20,000 Hz. Halaju bunyi dalam gua ialah 340. Halaju dalam udara 330. Okey, so ada dua halaju tu. Berdasarkan maklumat tersebut, berapakah panjang gelombang bagi bunyi yang dihasilkan dalam gua? Ingat dalam gua. So, kita ambil halaju dalam gua lah 340. So, panjang gelombang sama dengan halaju bahagi dengan frekuensi. Halaju berapa? Okey, halaju dia bagi 340 bahagi 20,000. Kan kalkulator. 340 bahagi 20. Bahagi 20. 2, 3, 20,000. 0.017. Ada B. Okey, masuk je formula. Okey. Last. Rajah 22 menunjukkan suatu komunikasi jarak jauh antara 3 orang ahli perniagaan. Okey, Jepun, Malaysia, Jerman. Apakah kaedah yang sesuai untuk komunikasi dengan lebih pantas? Fax ke, email ke, telegram ke, video telecast. So, mestilah jawapan dia video telecast ni. Okey. 50/50. Alhamdulillah. So, setakat itu saja video daripada cikgu perkongsian untuk siri ulang kaji setakat ni. So, daripada SPM 2003 sampailah 2019. So, lebih kurang 16 tahun kat situ. So, cikgu harapkan calon-calon SPM manfaatkan betul-betul video cikgu. Cikgu ada bagi link dalam description video tu. So, boleh tekan Google Form kat situ. Okey, so semoga bermanfaat video-video cikgu sebelum ni. Jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah. Sehingga berjumpa lagi dalam siri ulang kaji seterusnya. Assalamualaikum.